Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita semak jawapan kuis Ramadan dan Aidilfitri 1441 Hijrah 2020 Masihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Hari ini ialah hari Ahad 7 Jun 2020. Kita masih lagi berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, dan semalam Menteri telah mengumumkan bahawa akan dibenarkan rentas negeri. Syukur. Mudah-mudahan nikmat ini kita gunakan sebaiknya. Dan saya pada hari ini pagi sekarang ni akan merespon dan juga menjawab ataupun memberikan jawapan kepada soalan kuis Ramadan yang saya bagi hari itu ni. Ingat sehari sebelum Hari Raya Aidilfitri, Alhamdulillah, sambutan agak hangat. Walaupun tak ramai, kira okey lah, Alhamdulillah, kita pun tak kalut. Sehari sebelum Aidilfitri ada lebih kurang belasan orang juga yang menjawab, dan semuanya dapat raya sikit dan banyak ikut kepada soalan yang dijawab, detail soalan yang dijawab, jawapan yang detail, jawapan yang betul, ataupun beberapa lagi lah kriteria yang saya nilai yang boleh bagi dan transfer habis semualah. Yang kalau ada yang dia jawab dia tak dapat, sila bagi, sila abang. Baik, saya terus kepada soalan yang pertama. Soalan pertama ialah Ramadan ialah bulan yang keberapa mengikut kalender hijrah. Jadi semua jawab betul. Bulan yang ke-9, kalau kita kira daripada Muharram, Safar dan seterusnya, bulan yang ke-9. Dan satu tambahan kita panggil info untuk pengetahuan kita, kalender hijrah ini digunakan secara rasmi pada zaman Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu. Ini pun ada sejarah yang menarik kalau kita nak bincang ataupun kalau kita nak ketahui. Mudah-mudahan Islam dalam hati sanubari kita itu menjadi kuat, dan kita seronok dengan Islam yang kita pegang hari ini. InsyaAllah berkekalan sehingga kehembusan nafas kita yang terakhir. Baik, kita tengok, kita hiburkan sikit dengan Upin dan Ipin. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Baik, soalan yang kedua. Soalannya ialah sebutkan nama surah, muka surat, juzuk, baris, ayat yang keberapa yang disebut kalimah Ramadan dalam mushaf, dalam Al-Quran yang kita duk baca ni lah. Yang pertama, jawapan dia yang pertama ialah surah kedua mengikut tertib mushaf. Surah kedua mengikut tertib mushaf yang kita baca. Ya, sebab apa saya kata begitu? Kerana ada kalau mengikut surah-surah yang diturunkan, dia tidaklah mengikut seperti mana surah yang kita baca pada hari ini. Yang hari ini kita baca surah Fatihah, surah Baqarah, surah An-Nisa. Kalau mengikut dari sudut penurunan, dimulakan dengan surah Al-Alaq, surah Al-Mudassir, itu antara yang terawal lah. Surah Fatihah juga yang terawal, surah Al-Qalam yang terawal. Kebanyakannya surah Makkiyah lah. Baik, macam mana pun itu ada rahsia-rahsianya. Ulama telah menulis kitab dan telah menjelaskan secara satu persatu. Baik, yang kedua, surah muka surat yang ke-28. Ini mengikut mushaf Haramain. Ni ada yang jawab detail disebut. Sebab ada kadang-kadang mushaf yang kita baca ada yang dia punya
lokasi ayat tu tak sama. Contohnya wa idza sami'u ma unzila ila rasul, juzuk yang ke-7, ada yang atas belah kiri, dan ada yang belah kanan di bawah. Jadi dia ada yang tak sama penulisan dia, tapi yang ini disebut Mushaf Haramain, muka surat 28, tahniah. Kemudian ayat yang ke-185 dalam surah Baqarah tersebut, baris yang ke-8. Jadi dalam satu muka surat Al-Quran tu ada 15 baris. Yang kita dah baca tu ada 15 baris. Jadi Ramadan itu di baris yang ke-8. Kemudian dijawab pula perkataan pertama daripada 7 pada baris tersebut. Baris yang ke-8 tersebut ada 7 kalimah. Jadi dia 7 kalimah Ramadan tu dia kata yang hak pertama sekali. Maknanya kalau baris yang ke-7 tu syahru ujung, syahru Ramadan alladhi, syahru duduk di hujung, jadi baris ke-8 dimulakan dengan Ramadan. Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, ada 7 kalimah dalam baris tersebut. Kemudian ayatnya ialah dia tulis pula ayat, tak apalah kopi ke tulis ke, dia baca pula ayat. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia bagi pula maksudnya bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk kepada manusia dan menjadi keterangan, dan dia adalah keterangan yang menjelaskan petunjuk tersebut, dan dia juga membezakan di antara hak dan batil, ataupun benar dan salah. Jadi kalau boleh didetailkan lagi, maksudnya boleh sebut, tapi ini tak ada orang sebut lah. Saya cerita tambahan. Kalau nak tambah lagi lah, kalau kata siapa yang dia tambah lagi soalan ni, maknanya duit raya dia lebih banyak yang dia dapat lah. Tapi yang dapat hari tu saya kata maksimum 50, tak ada orang yang dapat 50 dan 32 ringgit. Alhamdulillah, tu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Baik. 9 muka surat sebelah kiri. Jadi Al-Quran kan dia ada muka surat belah kanan, muka surat belah kiri. Jadi kalau kita tengok di awal Al-Quran, dia mula belah mana? Belah kanan ke belah kiri? Belah kanan kan. Surah Fatihah belah kanan, mushaf dalam mushaf surah Fatihah di belah kanan. Surah Al-Baqarah Alif Lam Mim tu kan, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim belah kiri. Jadi Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, ayat ini dalam muka surat yang sebelah kiri, berada di juzuk yang kedua. Kemudian di dalam juz itu kalimah ini berada di helaian yang keberapa. Kalau nak detail lah, maknanya juzuk 2 dia mula dengan sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum. Jadi kalau dia kira muka surat yang pertama juzuk kedua sayaqulu sufaha, yang kedua alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kemudian di yang surat 3 yang keempat, kalau ikut itu helaian yang keberapa, saya tak sebut di sini. Tapi kalau ada yang tengok di sini, ada yang menonton, sila tulis di ruang komen muka surat yang keberapa. Saya mau Al-Quran, InsyaAllah kita tengok Al-Quran, kita tengok pun dapat pahala. Kemudian berada di ain yang keberapa ataupun di maqra' yang keberapa. Ya, kalau kita tengok dalam Al-Quran ada 30 juzuk. Ini zaman Rasulullah tidak ada lah, untuk memudahkan para ulama menyusun, membahagi-bahagikan Al-Quran kepada juzuk, sehinggalah kita pada hari ini jadi 30 juzuk. 30 juzuk tersebut dibahagikan lagi. Dia ada 30 juzuk, mana dibahagikan sejuzuk dalam sejuzuk itu dia dibahagikan kepada dua pula, setengah-setengah. Pada setengah-setengah tu dibahagi pula dia ada 4 tanda bacaan ataupun tempat, atau maqra' ataupun ain. Dulu kita sebut ain, tempat bacaan. Jadi daripada ain yang keberapa ataupun maqra' yang keberapa. Okey, saya bagi contoh lah. Juzuk yang pertama, ain yang pertama ataupun maqra' yang pertama, mula surah Fatihah sampai Khalidun. Yang kedua, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Yang ketiga, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Betul tak? Tengok, kalau salah sila betulkan saya. Yang keempat, afatatma'una ay yu'minu lakum. Betul tak? Ke ada yang saya tertinggal? Ya,
Saya ingat tu ya. Tak betul boleh tengok, semak mushaf tengok. Jadi dia akan menyebabkan kita ini lebih ialah detail betul kita dengan Al-Quran, supaya kita lebih sayang ataupun cinta dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran inilah yang akan membawa kita kepada syurga, memberikan syafaat kepada kita. Baik, itu selesai soalan yang kedua. Al-Quran itu seperti teman, semakin lama persahabatan itu, semakin tersingkap rahsia-rahsia teman itu. Sesungguhnya teman itu tidak akan menceritakan rahsianya bagi orang-orang yang hanya duduk seketika, kemudian terus berlalu pergi. Teruskan berteman dengan Al-Quran, dia akan menyingkapkan kepadamu siapa dirinya. Baik, kita pergi ke soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga ialah sebutkan 2 peperangan yang berlaku pada bulan Ramadan. Ada beberapa peperangan yang berlaku dalam bulan Ramadan pada zaman Rasulullah SAW sendiri. Baik, yang pertama ialah peperangan Badar Kubra yang berlaku pada tahun kedua Hijrah. 2 Hijrah, peperangan Badar Kubra, dan dia ada dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal, disebut dalam surah Ali Imran ada sikit cerita sikit-sikit gitulah. Jadi kalau siapa yang tahu, dia carilah, cari komen di bawah, komen di bawah muka ayat berapa. Ni cara kita nak mahirkan kita dengan Al-Quran, untuk kita faham Al-Quran, boleh seluruh kehidupan kita dengan Al-Quran. Jadi ada banyak ceritalah tentang Badar Kubra ini, betapa dahsyat, betapa hebatnya perjuangan para sahabat Rasulullah dan para sahabat untuk memartabatkan Islam. Jadi kalau antara yang kita rasa Masya Allah, Tabarakallah, dalam bulan Ramadan perang, kemudian orang Islam pun dalam lebih kurang 313, orang puak musyrikin 1000, orang Islam dah lah kurang sikit, dengan tambahan lagi dengan peralatan perang yang tak cukup dan sebagainya lah. Dan orang Islam pun baru mula nak belajar puasa lah, kita kata kan, tapi Masya Allah penuh semangat. Jadi sirah ataupun cerita kisah yang sebegini dapat meningkatkan semangat kita untuk kita berkhidmat dengan Islam itu sendiri. Islam yang kita dukung, Islam yang kita pegang, yang kita anti. Baik, peperangan yang kedua ialah peperangan Khandaq. Khandaq ni maksudnya parit. Parit ataupun parit lah, kita kata, yang dibina atas cadangan Salman Al-Farisi. Jadi dia kata mengikut kaum dia, negara dia dulu ni, Farisi ni daripada Farsi lah. Mereka buat tentu taktik ataupun teknik, strategi peperangan tu, dibina parit yang menyebabkan sukar untuk pihak musuh untuk masuk ke dalam kota Madinah. Sangat menarik cerita tentang Rasulullah dengan sekali pukulan memukul batu yang besar, pecah. Sedangkan sebelum itu para sahabat berusaha untuk memecahkan, tak boleh, tapi Rasulullah main sekali ya. Dan macam mana mukjizat Rasulullah SAW, makanan yang sedikit menjadi banyak. Itu dalam cerita perang Khandaq lah, ataupun perang Ahzab. Satu lagi namanya adalah perang Ahzab. Perang Ahzab ni maksudnya, dia Ahzab ni parti-parti ataupun kumpulan-kumpulan. Maknanya perang Ahzab ini dia bukan hanya satu puak, tapi ada beberapa puak yang mereka bergabung, 10,000 orang Islam dan 3,000 sahaja. Jadi itu pun satu cabaran. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menumpaskan mereka dengan tentera Allah, dengan angin yang datang, dengan taufan, habis terbalik kemah mereka, perayuk apa semua, akhirnya dia kalah. Itu perang Khandaq ataupun Ahzab. Dulu kami waktu belajar sirah, dulu waktu sekolah rendah, mengaji belajar dengan Ustaz Rifqah. Saya belajar di sekolah menengah rendah, sekolah rendah kebahasaan agama, sekolah rendah agama di Beranang, Selangor. Jadi Ustaz Rifqah belajar dengan dia dulu ni, kitab Nurul Yaqin. Macam mana nak ingat, kata peperangan Ahzab ataupun Khandaq ini berlaku pada 5 Hijrah. Jadi kita kira barikh dia.
hamzah, hamzah alif kan, alif atau pi hamzah, ha, zai, alif, ba, ada 5. 5 maknanya berlaku pada 5 hijrah. Kemudian yang ketiga adalah Fathu Makkah. Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah yang berlaku pada 8 hijrah. Jadi pada 10 Ramadan Rasulullah SAW membawa 10,000 orang tentera ke Mekah, masuk melalui 4 penjuru atau 4 pintu, bertemu di, adalah dia punya sejarah-sejarah tu, nak cerita sini jadi panjang pula video ni. Jadi kalau dah disebut di dalam tu, Az-Zubair, Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, dia masuk Qiblah utara Mekah. Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu daripada Qiblah selatan. Qais bin Sa'ad daripada barat. Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhum ajma'in daripada Jabal Hind. Jadi Rasulullah masuk dalam kota Mekah 20 Ramadan dengan berulang-ulang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian dalam Fathu Mekah ataupun pembukaan kota Mekah inilah dihancurkan berhala-berhala yang besar, yang kecil, yang di keliling Kaabah itu ada lebih kurang 360 berhala. Di antara berhala yang besar Manat, Lata, Uzza, dalam Al-Quran disebut afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manat as-salisata al-ukhra. Jadi saya tak mau sebut surah mana. Siapa yang jumpa, siapa yang nonton, siapa yang dia jumpa, dia cari, dia jumpa, dia tulis di ruang komen. Ini adalah satulah, kita kata panggil sikit lah, kita punya orang panggil apa, betul kita cakna, dan kita betul-betul kita nak memahami Al-Quran, betul-betul kita nak bersahabat dengan Al-Quran dengan cara yang begini. Saya tunjukkan cara yang mudah ya, insya-Allah. Baik, kemudian yang ketiga, Fathu Mekah, dia tidak ada berlaku peperangan, pertempuran, kematian ataupun sebagainya. Cuma Rasulullah dan para sahabat dia bersiap sedia dengan angkatan perang, dengan 10,000 orang para sahabat bersedia, tetapi tidak ada tentangan apa. Jadi semua aman, alhamdulillah. Jadi seronok waktu tu. Rasulullah kembali balik kepada orang Ipa, kampung halaman. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Kemudian peperangan yang keempat ialah peperangan Tabuk. Tabuk, bolehlah kita terima lah jawapan ini. Kita terima dia ada 30,000 tentera Islam, 30,000 tentera Islam, ataupun digelar sebagai tentera susah, ataupun digelar tentera susah, usrah. Menang tanpa ada pertempuran juga. Rasulullah SAW dan para sahabat keluar daripada Mekah, keluar pada bulan Rajab lagi pada tahun 9 Hijrah, dan Rasulullah SAW pulang pada bulan Ramadan. Misi memakan masa dalam 50 hari, 20 hari di Tabuk, selebihnya dalam perjalanan lah. 50 hari makan masa 20 hari, 20 hari di Tabuk, selebihnya dalam perjalanan. Okey, alhamdulillah kita dah siap jawab, bincang soalan dan jawapan dia. Yang soalan yang ketiga. Lalu kita pergi ke soalan yang keempat. Al-Quran diriwayatkan secara apa? Maksudnya dipindahkan, dia punya lafaz dia baca ada dengan cara apa? Al-Quran diriwayatkan dia satu perkataan saja, mutawatir. Mutawatir. Ini satu perkara yang kita penuntut ilmu kena tahulah. Baik, apa maksud mutawatir? Kalau kita lihat, saya tengok dalam ilmu mustalah hadis, dia membawa maksud berturut-turut. Tawatir bermaksud berturut-turut, ataupun dari sudut istilahnya ialah
istilah yang hadis yang diriwayatkan daripada perawi yang ramai pada setiap peringkat sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in, yang mustahil pada kebiasaannya untuk mereka sepakat berdusta, mencipta atau mengubah hadis tersebut. Ini hadis lah. Al-Quran lebih-lebih lagi lah. Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir yang mustahil berlaku pembohongan, pengubahan, walaupun satu titik, walaupun satu huruf, walaupun satu baris. Jadi Al-Quran sangat mutawatir, dia sangat kuat, diriwayatkan oleh ramai para sahabat, yang diriwayatkan oleh ramai para tabi'in, diriwayatkan oleh tabi'in, sampailah kita pada hari ini bukan hanya setakat tertulis tetapi dihafaz oleh mungkin jutaan orang Islam yang ada dalam dunia ini, dan ada juga orang yang bukan Islam yang hafaz Al-Quran. Jadi kita orang Islam yang tak hafal Al-Quran ni leceh lah, dia kata. Orang lepas ustaz mana kata ceroy, apa ceroy. Jadi kalau ada jawapan yang saya dapat tu, ada pula dia bahagi pula mutawatir ni ada 3 bahagian, dia kata. Satu mutawatir lafzi, satu mutawatir maknawi, yang kedua maknawi, yang ketiga amali. Itu tahniah lah disebutkan. Kita betul tak apalah, kata dia cari tang mana-mana, dia copy paste masuk, yang penting kita belajar. Saya pun belajar. Baik, yang kelima, insya-Allah kalau ada masa nanti kita detailkan lagi lah apa yang kita bincangkan pada hari ini. Ini pun nampak gayanya berapa minit ni, takut lama sangat orang cemuih tengok. Baik, yang kelima nyatakan 2 kefarduan yang Allah Ta'ala tetapkan di bulan Ramadan kepada umat Islam. Fardu dalam rukun Islam lah. Jadi apa dia? Dan tak syak lagi buat berpuasa lah bulan Ramadan, kita berpuasa. Kutiba alaikumusiyam. Yang kedua ialah membayar zakat. Semua bayar, rasanya tidak ada masalah kot ini, semua bayar zakat fitrah. Kemudian yang kedua, jadi 2, zakat Ramadan dan juga zakat. Jadi kalau sembahyang tak masuk, kalau fardu 5 waktu, solat fardu tak masuk lah, sebab bulan Ramadan pun ada, bukan bulan Ramadan pun ada. Baik, kita terus ke soalan yang kelima. Yang keenam, nyatakan pengalaman puasa pada tahun ini. Tak lebih pada 10 perkataan. Jadi saya pilih satu sahaja yang kita agak yang kita boleh buat sebagai inspirasi, semangat, motivasi, ataupun sebagai satu yang baiklah, baguslah. Yang lain pun kata baik, semua baik, tapi ini satu yang rasa ni saya pilih. Jadi imam saya, maknanya yang peserta ni dia jawab alif hakim. Dia jawab dia jadi hakim. Dia jadi hakim pun dah, hakim. Dia jadi imam solat jemaah Isya dan juga tarawih bersama dengan keluarga. Tahniah. Jadi ramai di kalangan kita yang sebelum ni hanya jadi makmum, learning dia jadi imam, kan? Dulu duk komen imam hadnu ni, lain ni jadi imam nah, kan? Jadi kita rasa kan bukan senang. Kadang orang tu imam hafal ni, ingat aku confident taraf orang tahap gaban, tapi bila duduk depan tu benda yang mudah, ayat yang mudah tu dia lebih lupa. Jadi ialah kita ni manusia. Baik, yang ke-7, apakah hukum solat sunat Idul Fitri? Tak lain dan bukan sunat muakkad. Sunat muakkadah. Yang ke-8, apakah hukum berpuasa pada hari raya? Tak kira lah sama ada hari raya Idul Fitri ataupun hari raya haji, hukumnya adalah haram. Dan soalan yang ke-9, nyatakan 2 perbezaan antara solat Jumaat dan solat 2 hari raya. Solat hari raya, kalau ikut di sini dia ada, kalau mengikut jawapan yang saya tulis di sini, dari sudut 5 sudut di sini ada 5 sudut. Yang pertama daripada sudut hukum, solat Jumaat wajib untuk semua setiap lelaki yang mukallaf, yang bermukim. Kemudian hari raya
sunat kepada lelaki dan perempuan. Jadi hukum, di sudut hukum lain. Yang kedua dari sudut masa, solat Jumaat dilakukan pada waktu Zuhur hari Jumaat. Tapi hari raya tak kira waktu lah, tak kira hari lah. Kalau dia kira 1 Syawal, tak kira hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Kalau hari raya Aidul Adha pada 10 Zulhijjah. Kemudian yang ketiga ialah khutbah. Kalau solat Jumaat, khutbahnya adalah sebelum Jumaat, sebelum solat Jumaat. Kalau hari raya Aidilfitri, khutbah dia adalah selepas daripada solat sunat Aidilfitri. Kemudian bilangan pun berbeza. Jadi solat Jumaat wajib sekurang-kurangnya kita bagi mazhab Syafi'i, qaul jadid, 40 orang. Cuma kita waktu PKPB ni 12 orang. Dia adalah qaul qadim, mazhab Syafi'i, dan beberapa lagi pandangan ulama berkenaan dengan ini. Jadi itu kita serah kepada ahli jawatan kuasa fatwa negeri masing-masing untuk penetapan. Baik, kemudian solat raya boleh dilakukan secara bersendirian, seorang-seorang boleh, ataupun secara berjamaah dan tidak tentukan bilangannya. Dia punya khutbah pun sunat. Jadi nak solat sunat raya Aidilfitri saja, tak mau nak khutbah, tak ada masalah, sah. Baik, kemudian yang kelima dari sudut takbir. Jadi solat hari raya dia takbir, selepas takbir haram Allahu Akbar tu, kemudian Allahu Akbar rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua ke 5 kali selain daripada takbiratul ihram, ataupun dan selain daripada takbir intiqalan 7 dan 5 lah. Jadi kalau hari Jumaat, solat Jumaat tidak adalah takbir 7 ataupun 5 macam biasa, cuma dia 2 rakaat. Itu 5 perbezaan lah. Ada lagi perbezaan-perbezaan lain, kalau kita nak detailkan cukup setakat ini. Apakah kelainan raya tahun ini berbanding pada hari raya sebelum ini? Ini mengikut yang ni, ikut masing-masing lah kelainnya. Ada yang jawab. Adibah daripada Irsyadiah, SMA Irsyadiah Jenderi, sebut kelainnya ialah tahun ini lebih jimat, iaitu membuat kuih raya sendiri. Maknanya dia sebelum ni beli ikut jimat kan, jimat minyak motor, jimat minyak kereta, jimat tenaga, jimat macam-macam, jimat macam-macam lah. PKPB ni kita raya dalam keadaan yang ialah mungkin kita kata kurang dari satu sudut, tetapi ada lebihnya daripada sudut yang lain. Jadi macam manusia ni ya tak sempurna. Ada orang yang dia lebih sini, dia kurang sana. Ada yang dia kurang sini, dia kurang sana. Macam-macam orang manusia. Tak ada seorang pun yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian ada jadi jawapan yang menarik. Yang pastinya dia kata kelainan raya pada hari tahun ini mestilah beraya mengikut SOP, dia kata PKPB yang telah ditetapkan. Tak boleh salam suka hati, dia kata. Kemudian menjaga penjarakan sosial, tak boleh balik kampung. Tapi yang duduk kampung tu tak boleh balik kampung, duduk kampung nak balik poy kan, duduk kampung kan. Hak yang duduk di pekan, duduk di bandar, tak boleh balik kampung lah. Yang ketiga, yang kelima dia kata amalkan 3W. 3W tu dia. Ini jawapan daripada nombor Johan kita lah, Zainatul Husna. Baik, jadi tahniah kepada Zainatul Husna dapat tempat pertama lah dalam kuis Ramadan kita versi PKPB 2020 bersamaan dengan 1441 Hijrah. InsyaAllah akan ada lagi kuis yang sebegini. Dan InsyaAllah kita ada bagi kali duit raya setaguh hati, setakat mana yang berkemampuan lah, setakat mana yang kita mampu lah. Jadi bagi yang makcik-makcik, mungkin tuan-tuan perempuan, mungkin ada jutawan yang tengok ni, jika Ustaz saya ni seronok macam ni,
Jadi, boleh tak saya nak bagi sumbang dana? Dana itu tersebut dibahagikan kepada peserta-peserta yang ikut, yang jawab soalan. Itu sangat dialu-alukanlah. InsyaAllah kita akan bagi nak habuan kita nak pergi sekolah, nak pergi meriah, supaya mudah-mudahan tingkat kefahaman kita kepada Islam, tingkat kefahaman kita ataupun tingkatkan ilmu kita, khususnya kepada ilmu Al-Quran, ilmu Islam. Mudah-mudahan kita semua mencapai ataupun mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dulu daripada panggil makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda suka, sila like. Anda ada cadangan, sila komen. Anda mahu terus bersama, sila subscribe.